A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar, penulis buku Asal-Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW yang sudi meluangkan masa bersama dengan jemaah pecinta ilmu Gemenur Iman bagi berkongsi hasil kajian Al-Fadil Ustaz tentang kisah rumah tangga Rasulullah yang kita cintai, yang berusaha lagi berdedikasi Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengerusi Pertubuhan Gemenur Iman serta barisan takbir urusnya yang bermujahadah dan juga tulang belakang dalam penganjuran kuliah-kuliah di Gemenur Iman, yang saya sangat-sangat alukan dan kasihi jemaah pencinta ilmu serta penginfak istiqamah pilihan Allah yang tak jemu-jemu dan meluangkan masa untuk halaqah ilmu di Gemenur Iman ini. Tahniah saya ucapkan. Alhamdulillah, kita dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi 19 Syakban 1445 bersamaan 29 Februari bagi tahun 2024. Pada pagi yang berbahagia ini, kita teruskan menelusuri pengembaraan di tamu-tamu syurga dengan penceritaan kisah kehidupan suri teladan agung akhir zaman Nabi Muhammad SAW bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar dengan kupasan hadis-hadis dalam bab 2 susah senang. Pada pertemuan kita pada minggu yang lepas, kita telah selesai membincangkan tentang asam garam yang ke-46. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, kita mulakan halakan pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran bagi memohon untuk berkata majlis dengan pimpinan Al-Fadil Ustaz kita segani. Lalu dengan penuh rasa hormat, saya persilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar untuk membuka majlis dan sekaligus memulakan pengembaraan kita di Taman-Taman Syurga pagi ini. Falyatafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Saya doakan jemaah Gemenur Iman di mana sahaja berada, sihat walafiat semua dan berkekalan. Allah bekalkan kesihatan dan keafiatan itu sehingga kita dapat bertemu bersama Ramadan insya-Allah tak lama lagi. Terima kasih kepada keseluruhan lah yang kuasa Gemenur Iman yang diterajui oleh Puan Hajah Rosniati JK semua atas istiqamahnya usaha yang terus dilakukan ini. Saya hanya menumpang sedikit daripada usaha ini. Mudah-mudahan adalah pahala untuk saya sendiri insya-Allah. Mari kita teruskan pengajian kita. Pengajian hadis dengan sorotan khas berkenaan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 132, babak ke-47 dan insya-Allah kita akan baca dua hadis ataupun dua babak sekaligus, dua tajuk sekaligus, 47 dan juga 48 insya-Allah. Cepat ataupun lambat dua hadis ini saja kita akan sama-sama menekuni insya-Allah. Baik, bismillah. Asam garam 47. Nabi cakna anak-anak Ummu Salamah. Cakna ni biasa bahasa Kelantan lah lebih ni. Maksud kata Nabi prihatin dan dia ambil kisah anak-anak Ummu Salamah. Ini secara tak langsung mencetuskan bahasa orang kampung saya curiosity tentang anak-anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi ada 14 orang anak tiri semuanya dari segi angka, melalui 4 orang isteri. InsyaAllah kita akan panjang umur, habis buku pertama, masuk buku kedua, buku ketiga tentang buku yang warna kuning ni. Di situ ada bab khusus berkenaan anak-anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi, penting untuk kita mengenali siapa mereka ini supaya boleh menolak syubhah
ataupun tidak mudah termakan dengan permainan persepsi da'iyah oleh pihak Syiah yang mereka mendakwa, dan ini yang orang kita makan, mendakwa bahawa anak Nabi dengan Sayyidina Khadijah seorang sahaja, sebagaimana itu tokoh yang mereka sangat agungkan, sebagaimana juga kita, iaitu Sayyidah Fatimah seorang ni sahaja anak anak kandung Nabi. Dan tu yang anak lain tu Zainab, Ruqayyah, Kulsum dan laki-laki semua tu, itu kan anak kandung Nabi, tapi anak tiri Nabi. Sebab itu mereka semua ni anak kepada Sayyidatina Khadijah dengan dua orang suami sebelum bersuamikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir sekali, logik juga. Dengan beza umur Sayyidatina Khadijah dengan Nabi, betulkah soalannya? Tentu tidak. Itu kita akan sampai masa bincang tentang hal itu di tempatnya nanti. Baik. Nabi cakna anak-anak Ummu Salamah. Hadis yang pertama, ada 3 hadis. An Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat. Hadis ini dari segi periwayatannya di peringkat kita baca ni daripada Zainab binti Ummu Salamah, daripada Ummu Salamah mak dia berkata qultu ya Rasulullah ali ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah. Wahai Rasulullah, Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, adakah saya akan dapat pahala juga kalau saya nafkahkan harta untuk anak-anak saya, iaitu anak Abu Salamah. Innama hum baniya, mereka memang dah anak saya. Faqal anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Nafkahlah, berbelanjalah kepada mereka, awak tetap dapat pahala atas segala apa yang awak nafkahkan untuk mereka. Hadis dari Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab zakat, dalam bab zakat untuk suami dan anak yatim yang berada dalam asuhannya. Baik. Beberapa perkara, walaupun hadis ni ringkas, kita mengambil sorotan dari sudut Nabi, dari sudut rumah tangga Nabi itu bagaimana realitinya berlaku. Cuma kita tidak dapat lepas daripada bagaimana ulama dahulu menyoroti hadis ini. Hadis yang kita baca pertama kali ini, Imam Al-Bukhari dia nak keluar, nak saring syariat ataupun isyarat daripada hadis itu dari sudut ni bab zakat, bab perbelanjaan ataupun zakat bagi seorang wanita ataupun seorang ibu, seorang isteri. Sebab itu letak bab zakat untuk suami dan anak yatim yang berada dalam asuhannya. Dalam situasi dia sebagai seorang isteri. Pertama, ini zakat, cerita tentang zakat fitrah. Apabila dah berkeluarga, ada suami, ada isteri, ada anak, tanggungjawab membayar zakat itu ialah tanggungjawab suami. Isteri tidak bertanggungjawab. Ini maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita mudah terpengaruh dengan feminisme yang menuntut hak sama rata secara mutlak dan segala segi. Tidak begitu, realiti pun manusia ni berbeza. Antara jantina berbeza, sudah tentu mengikut kesesuaian masing-masing. Nanti saya nak cerita sedikit kalau ada masa dia berkaitan dengan ibadah tertentu. Baik, itu. Cuma dalam keadaan ada keadaan pasangan suami isteri yang suami lebih miskin, isterinya kaya, tetap dari segi tanggungjawab tidak terlepas. Suami juga kena, orang kata kena bayar. Dalam keadaan itu, andaikan suami itu miskin, tak mampu bayar sangat, tak ada ni, isteri kaya, boleh tak isteri bayarkan, dia bayarkan zakat dia, bayar pula kepada suami dia? Boleh. Ada riwayat lain dalam bab ni, ada riwayat lain tentang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Dia lelaki tapi agak susah, isteri dia orang yang berharta. Isteri bayar zakat untuk dia. Baik. Dan bayar zakat juga kepada dia. Menarik, tuan-tuan. Dan situasi yang lain pula, seorang ibu tunggal, ada anak dia, anak yatim lah. Apabila disebut anak yatim dalam Islam, dia ialah bermakna anak yang kematian ayah, di bawah umur dia tu, umur boleh berusaha, belum bekerja, itu anak yatim. Kita jadi apa, ada anak yatim piatu. Sebut anak yatim piatu maknanya dua-dua tak ada lah kan. Baik, anak yatim ini kita cerita segi hukum, tuan-tuan. Anak yatim apabila kematian ayah dia meninggal, tanggungjawab memberi nafkah kepada anak yatim tu jatuh kepada siapa? Ini menarik.
Dari segi hukum dia jatuh kepada keluarga lelaki. Dia tidak jatuh kepada isteri, kepada si mak tu. Jadi keluarga lelaki, ahli keluarga sudah meninggal, tetap dia kena somehow zaman dulu boleh buatlah sebab, mereka duduk dalam kabilah, banyaknya duduk sebelah suami, mereka menanggung, anak-anak yatim itu. Baik. Cuma ada keadaan, ada, keluasan dari sudut agama. Si ibu tu dia ada kemampuan, dia ada apa, dia tolong untuk, taja untuk, sara anak dia, anak suami dia, iaitu anak yatim. Itu maksud dia daripada, bab ini, bab zakat untuk suami dan anak yatim yang berada dalam asuhannya. Baik, kemudian naik ke level yang berikutnya lagi, eee ini peringkat awal Islam, Nabi sedang membawa Islam, sedang proses kefahaman bagaimana memahami tentang, dosa pahala, kan. Dan soalan-soalan daripada sahabah, soalan daripada isteri Nabi, daripada contoh Ummu Salamah ni soalan-soalan bijak bagi saya, yang memahamkan kita tentang agama ini lebih-lebih lagi. Ummu Salamah kita kenal sebagai seorang sangat bijak. Soalan nampak rekeh ya, kita sekali baca, "Adakah saya dapat pahala kalau saya beri nafkah kepada anak-anak saya?" Baik. Semudah itu. Tapi dia membentuk satu prinsip, kefahaman yang jitu, ya. Pertama kita mungkin sangka bahawa berkiranya kalau kitalah, berkiranya kita sebagai manusia, dan memang tanggungjawab engkau, tak kiralah orang nak bagi pahala kat dia, engkau tetap kena buat, kan. Dalam hal ini, dia susah. Ummu Salamah, dia duduk di Madinah, dia tidak ada keluarga. Kita bagi tersebut sebelum pada ni. Keluarga sebelah, suami pun langsung tak ada. Daripada dia sendiri tak ada. Jadi dia yang kena tanggung, dia ada kemampuan. Itu tanggungjawab dia. Ha. Dia nak juga dapat pahala bersedekah yang secara kita fahamnya bersedekah ini kita bantu orang luar, kan. Tapi dalam keadaan yang mampu dia tu terhad, ya duit ada ni pun ya ini sahaja, anak juga memerlukan. Jadi diberi kepada anak dahulu. Dia ni dapat tak pahala kat dia? Itu yang persoalan dia. Ali ajrun. Saya dapat pahala juga ke kalau apa yang saya belanja ni kepada anak saya sahaja. Memang mereka anak saya. Takkan saya nak biarkan begitu untuk saya derma kepada orang lain pula semata-mata dapat pahala. Dan penjelasan Nabi, masya-Allah, itu yang betulnya, dan itu yang menunjukkan Islam ini, masya-Allah, Allah itu sendiri sebagai bukti pemurahnya. Ya, Allah meletakkan kita sesuatu tanggungjawab, bukan sekadar tanggungjawab kau buat, maknanya dengan erti kata, okey, kalau kau tak buat, kira dosa. Kalau kau buat, kira lepaslah tanggungjawab. Tak. Allah SWT Maha Pemurah Taala, kewajipan yang Allah berikan kepada kita, kita buat ya terlepas dari tanggungan dari dosa, Allah bagi lagi pahala. Yang itu Nabi sebut, anfiqi alaihim. Tak apa, nafkahlah mereka, guna duit untuk mereka. Falaki ajr ma anfaqti alaihim. Awak dapat pahala. Awak dapat pahala atas apa yang awak sedekahkan, bukan saja-saja. Insya-Allah ni Islam, ni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai kita tumpukan sahaja kepada tanggungjawab kita pun, insya-Allah itu yang cukup dah. Ha. Tidak bermakna maka kata kita tumpukan terus sajalah pada belanja anak kita lebih-lebih, tidak begitu, kan. Tetap diimbangi dengan kita membantu pada orang lain juga, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ini secara rumusan, ringkas hadis yang pertama. Hadis yang kedua, merujuk kepada peristiwa sama juga. Daripada Zainab binti Abu Salamah bahawa Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, adakah saya mendapat pahala jika saya menanggung nafkah anak-anak Abu Salamah? Saya tidak boleh membiarkan mereka jadi begini-begini. Mereka anak-anak saya." Nampak ada kemusykilan pada Ummu Salamah. Dia nak pahala bersedekah, pahala infak. Secara umumnya kita sebut tadi, infak kepada orang luar, kepada ni. Tapi dalam rumah dia sendiri, anak dia macam mana ni? Jadi itu kemusykilan yang diaju kepada Nabi. Apa Nabi jawab? Ya, awak akan mendapat pahala atas apa sahaja yang awak nafkahkan untuk mereka. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak kitab nafkah dalam bab firman Allah, dan waris pun berkewajipan demikian. Ini nak cerita tanggungjawab asal, uh, tanggungjawab asal nafkah anak yatim ialah keluarga lelaki. Baik, itu dua hadis cerita tentang ni. Kita masuk hadis yang ketiga, dia totally berlainan, yang menampakkan lagi kita sebut ni realiti Nabi dengan anak-anak tiri. Baik, hadis yang ketiga. Wahab bin Kaisan mendengar Umar bin Abu Salamah berkata, "Aku masih kanak-kanak
ketika di bawah peliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tanganku suka meraba-raba di pinggan, tajawwal, meraba-raba di pinggan. Kita baiki sikit terjemahan di sini, saya punya ada buku. Di pinggan kat sini suhfah, sebagaimana dalam hadis yang sebelum-sebelum pada ni, dia lebih tepat bukan pinggan tapi talam, meraba-raba di talam. Baik. Sebab kita tahu dah realiti budaya masa tu, mereka makan sekali dengan satu talam. Talam tu diperbuat daripada kayu. Ingat lagi tak kisah isteri Nabi yang pecahkan, yang pukul tangan Khaddam terbelah, jatuh terbelah apa talam, tu makan talam. Baik. Kita baca dulu. Ketika itu tanganku suka meraba-raba di talam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya ghulam, samillah, qul biyaminik, kul mimma yalik." Wahai anak, baca bismillah. Makan tu baca bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang dekat-dekat dulu. Sejak saat itu, begitulah cara makanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab makanan dalam bab membaca basmalah sebelum makan. Hadis ni menarik, ringkas dan agak, kita kata saya ingat agak masyhur, kita maklum tahu, cuma kita ulang kajilah sedikit sebanyak, mungkin boleh sebagai orang kata panah tentang beberapa hukum, dan mungkin ada sudut-sudut yang kita tidak tahu, maka kita dapat lengkapkan, tuan-tuan. Baik. Pertama, kita tahu bahawa ini realiti dia. Nabi makan bersama ahli keluarga. Nabi makan bersama anak-anak. Nabi makan bersama anak tiri. Ini Masya Allah, nampak macam simple, biasa. Tapi ini menunjuk keluhuran Nabi SAW. Hari ini jangan terkejut, ada orang tak nak makan. Tak nak makan dengan orang bawahan. Ni ada. Dia kena bagi anak makan dulu. Bahkan kadang diajar juga. Ini budaya, ini adat yang kadang apabila satu adat itu keterlaluan, kita terpaksa sebutkan lah. Ada orang dia ajar anak-anak tu biar makan siap-siap dulu, konon nak melayan lelaki sebagai king. Begitu. Melayan suami sebagai king. Anak-anak dah ramai tu bagi settle makan dulu. Isteri tu layan suami, okay. Anak bau suami makan seorang-seorang tu dia layan, tuan. Atau bagi suami makan dulu kemudian baru anak. So ada pemisahan di situ. Hasrat baiknya begitu, nak kita bagi lain terbaik, tak nak serabut makan budak-budak kan macam-macam perangai. Itu satu sudut. Nampak orang kata khidmat yang tertinggi, tapi adakah sampai situ? Islam wasat, Islam tengah, sederhana. Dia tidak akan sampai pada tahap melampau. Jadi wallahu alam, melihat kepada apa yang Nabi buat dengan apa adat yang diberlakukan ni, paksa kita kata adat yang ni kita tak sampai buat ke situ lah. Sama lah juga saya ingat saya dulu dipesan oleh orang tua dari kampung, kita masa mula-mula kahwin, pesan. Saya ada kongsikan lah. Pesan mak saudara, pesan kata, nanti nikah nanti jangan makan makanan bekas isteri, jangan makan makanan bekas anak-anak. Ini saya ingat sampai sekarang disebut. Kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, jangan buat macam tu. Sebab ni petua. Sebab kalau buat macam tu, kesan dia isteri tak dengar kata, anak naik atas kepala. Itu bahasa Kelantan lah. Isteri jadi orang kata lawan cakap, anak-anak jadi tak dengar kata apabila begitu. Apabila kita makan makanan bersama mereka, maksud kata jangan makan bekas mereka ni, maka antara jangan makan bersama lah. Makan bersama, sudah tentulah terambil sedikit sebanyak bekas yang hasil yang mereka cuit sebagainya. Sekali lagi, ini adat, ini petua, ya. Kita banding dengan agama, banding apa sunnah Nabi buat, kita tengok, tak boleh ni, tak sampai tahap itulah kita nak kena buat, ya. Tak sampai tahap itu. Tengok Nabi SAW makan bersama anak, dan bukan anak dia pun, ni anak kecil lagi. Dan Nabi tidak segan tak ni. Saya bukanlah ni bukanlah keluarga saya, keluarga orang lain, tapi kita baik. Ada seorang atuk dia, orang terhormat atuk dia. Dia nampak kawan saya tu
yalah peringkat cucu, pangkat peringkat cucu. Dia sangat tak suka, bukan tak suka ni, macam mana, dia hak dia lah, menghormati dia, menghormati sebagai orang tua. Dia tak boleh ada anak nak bising. Umur dia dah 60 ni, anak cucu bising. Jadi anak ni, yang terpaksa jaga si cucu ni, ayah atuk atuk tak nak ni. Makan pun betul, makan tak sekali, kan. Anak tu duduk kalau sampai kan tahap, saya tak nak sebutlah siapa, sampai kalau pergi homestay, pergi apa, dia ada bukan setakat bilik khas, rumah khas. Rumah untuk atuk, nenek, rumah khas. Untuk yang budak-budak ni, tu rumah khas. Sebab bising anak ni. Atas dasar penghormatan tu, ya iyalah, atuk bising begini gini ni, kita menghormati orang tua, tak apalah kan. Tapi nak kita nak banding dengan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada usia yang di Madinah, kita tahu umur Nabi daripada umur 53 sampai 63, itu usia kita hari ni, usia dah ada cucu kan, usia dah ada cucu. Tapi Nabi tetap, kehidupan Nabi ketika itu masih meriah lagi dengan anak-anak di rumah. Tengok Nabi nikah dengan Ummu Salamah, dapat budak-budak kecil, kalau kita serabutlah. Saya tak terbayang macam mana ke depan nanti, kita dah tua-tua ni, kita ada nak lebih ketenangan, nak lebih, kita tak tahu. Tapi Nabi hakikatnya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara sejarah yang sirah biasa kita ikuti, Nabi sibuknya di luar berperang, sibuknya dengan urusan negara, tapi dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suasana ni, suasana biasa normal dengan budak-budak lagi kan. Kecil-kecil lagi. Nabi nikah Ummu Salamah, salah seorangnya masih lagi menyusu. Allah. Ni Umar bin Abu Salamah, dia kata dia, aku masih kanak-kanak, tak matang lagi, makan pun duk berebut. Tapi ini menunjuk kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layanan terbukanya Nabi dengan hal ehwal umat begini. Baik tuan-tuan. Itu cerita dia. Nabi makan bersama. Jadi nak jadi satu cerita, satu ketikanya, Nabi makan dengan anak-anak Ummu Salamah. Sudah tentulah saya kira ni berlaku di rumah Ummu Salamah, makan sekali, hidang sekali. Bukan maksud Ummu Salamah, oh sepatut kalau nak lebih hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut tadi, anak makan dulu ataupun anak makan dulu, ni biar Nabi dilayan Nabi sepenuh. Adakah kurang penghormatan terhadap Nabi apabila macam ni? Tak. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang terbuka hal ini. Nabi tak tegur pun hal ini. Kalaulah itu benda tu kurang dari segi akhlak, sudah tentu akan Nabi sebut, akan jumpa hadis sebagainya. Tak. Ini Nabi makan bersama, cerita dia. Anak tu pula katanya, aku suka meraba-raba di talam. Ni budak dia. Dengan keadaan suasana masa tu mungkin makan pun tak berapa banyak. Jadi budak dia berebut. Anak kita pun ada macam tu kan. Tahu makan tak habis, duk muak mulut, standby nak ambil tak benda yang lain lagi. Baik. Kemudian dari situlah hikmahnya berlaku, akhlak Nabi. Kalau benda tak kena, memang akan Nabi tegur. Ni zaman persyariatan lagi. Nabi tegur anak tu. Dan cara teguran Nabi, masya-Allah, "Wa ya ghulam", wahai budak, anak, nak makan baca bismillah dulu. Pertama. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Budak ni meraba, tangan kanan kiri semua dia kaut. Dua. Yang ketiga, makanlah makanan yang dekat-dekat. Kul mimma yalik, dekat-dekat. Talam tu luas. Makan bahagian dekat dengan awak lah. Jangan sampai melangkau bahagian orang sana sini. Itu kata Nabi. Nabi tak hedit, tak ni Nabi sebut begitu sahaja. Sejak itu, begitulah cara makananku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Mungkin kita boleh sebut lagi dari sudut, bismillah itu sendiri. Makan baca bismillah sebelum makan. Ini dihuraikan. Apa kadar yang sunnah, bacaan bismillah itu? Kadar bismillah itulah. Bismillah, cukup. Nak makan, bismillah, kan. Tidak, orang kata, tidak sampai penuh. Nak baca penuh pun tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lagi. Itu lebih sempurna lah. Tapi ada orang kata baca bismillah, makan, tak boleh kita nak tegur, tak kena ni. Tak kata, tak lengkap je baca penuh. Sebab saya pernah ditegur begitu. Jadi itu kita kata, penting kita tahu perkara ini, kita tahu yang cukupnya cukup mana. Setakat itu. Lebih tu tak apa. Tapi tanpa kita mempertikaikan orang yang buat yang cukup itu. Sama juga dalam perbuatan-perbuatan lain, baca bismillah, pakai baju bismillah, pakai buat bismillah. Cukup dengan sebut bismillah. Dalam sembelihan pun bismillah, ya Allahu akbar. Jadi, tak perlu nak cukup bismillahirrahmanirrahim. Buat lebih tak apa. Yang kita nak sebut tadi, kita tahu ni, kita tidak
menyalahkan orang lah. Saya sebut tadi, pernah kita orang salahkan kita, orang tegur, apa tegur pula depan orang ramai. Uh, saya ingat muda lagi, masa saya muda lagi, kita bercakap, berucap sikit depan orang ramai, ringkas saja, ucapan dalam berapa, dalam sekitar 5 minit saja berucap. Kita mula mukadimah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, tu bercakap. Lepas pada tu ada orang tegur, pakcik tegur, ustaz agak dia orang tempatan kat situ. Dia kata, bagi kita dia depan orang ramai. Dia kata, bila-bila lepas ni kalau kita nak berucap, cakap, baca tu, bismillah tu baca lengkap, biar lengkap. Dia pun ajar bismillahirrahmanirrahim, baca pula panjang mukadimah. Kita pun sengih dia, pakcik, kita datang tempat dia. Yalah ustaz, dia ustaz kat situ. Nah, tapi dalam hati tak jawablah depan tu. Kita tahu hal ini. Tapi nak kata, awak dah ini awak silap lah. Pertama, itu kuliah ataupun ucapan yang ringkas. Kita point nak cakap banyak lagi. Mukadimah tu itu kadarnya. Ni kalau kita mukadimah saja nak cakap 5 minit, mukadimah saja dah 2 minit. Apalah ni. Yang kedua, ungkapan ringkas itu juga adalah hadis. Juga ada dalam riwayat, itu disebut secara ringkas. Ada tempat dia nak cakap secara ringkas, itu mukadimah dia. Cakap panjang, itu mukadimah, ada mukadimah tersendiri. Tapi nak kata begitu, orang dia mengingatkan itu satu, itu saja. Samalah juga bab bismillah ni. Kita nak masuk ke Ramadan akan berlaku berulang apabila uh, datang tadarus. Samalah juga, bismillah tu kita ucap di mana? Dalam baca Al-Quran, bismillah itu sunatnya di awal surah, ya, di awal surah. Adapun di permulaan membaca, mula-mula start nak baca, yang sunatnya isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan. Itu yang sunat. Kemudian nak baca lepas pada tu, bismillah ataupun tidak, tengok pada ayat yang kita nak baca. Kalau kita baca betul-betul mula-mula pada surah itu, masuk surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim contoh, sudah tentu dimulakan dengan bismillah. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, baru masuk pada ayat. Adapun jika kita sambung bacaan, kita dah baca Baqarah, kemudian kita rehat, esok pula kita baca sambungan dia, dah di tengah-tengah surah itu, ya, kita mula dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca ayat tu. Tidak disunatkan pun untuk nak baca bismillah lagi. Sebab bismillah di awal surah bacaan dia. Kalau nak baca juga tak apa, boleh baca juga, tak ada masalah. Tapi dari segi fiqh, dari segi teknikal yang kita hukum tahu, tak sunat pun, tak ini. Yang jadi isu apabila ada orang tegur. Orang kata, apa tak baca bismillah ni? Baca bismillah. Oh, kita kita disalahkan pula awak, kita yang tak kenanya kita menegur orang atas ilmu kita yang salah sendiri. Boleh faham tuan. Sama juga dalam tadarus itu sendiri, apabila yang disunatkan isti'adzah tu pada permulaan. Orang yang mula-mula baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dah terus baca ni, baca. Jadi contoh, habis orang pertama, masuk orang kedua, dia boleh sambung terus. Tanpa perlu bismillah, tanpa perlu auzubillah. Auzubillah itu yang orang pertama sebut sudah cukup dalam satu majlis. Tapi kalau dia nak baca auzubillah, nak baca bismillah, dipersilakan, tak apa, boleh. Cuma jangan ditegur orang tak buat tu. Apabila saya sengaja sampai giliran saya, terus saya baca terus. Orang tu habis, terus sambung. Tanpa auzubillah, tanpa bismillah. Tiap kali tu akan ada Ustaz, orang tanya belakang lah, boleh kita menjelaskan. Cuma peringkat awal dulu, masa kita muda lagi, ikut tak ada orang tua, tu kena tegur lah kat orang tua. Dia kata, awak baca auzubillah lah, baca bismillah lah. Kita pun dengar. Kita ambil pengajian tahfiz, ambil pengajian hukum bacaan, kita tahu. Tapi begitulah. Panjang cerita pasal bismillah. Wallahu alam. Habis dah bab satu ni, hadis yang pertama ini. Ya, ada soalan tak? Waalaikumsalam. Berkenaan dengan yang bertadarus tu kan. Okey, macam Ustaz cakap tu lah, kalau kita dah mulakan dengan auzubillah, bismillah orang yang pertama. Lepas tu orang yang seterusnya boleh terus sambung. Tapi kalau sekiranya bercakap, kena mulakan dengan auzubillah balik kan Ustaz? Itu ada perbincangan dia.
nak keluar daripada khilaf, baca itulah. Kita keluar daripada khilaf, bacalah. Anda tak baca juga tak ada mengapa. Dia dikira permulaan itu. Bercakap itu nanti kata ada berlaku perbincangan. Ada berlaku perbincangan, orang tanya kan tadarus, macam mana baca ni? Kita pun berlaku sembang sedikit. Itu termasuk dalam proses tadarus tu lagi. Nak katanya tadi begitu. Dari segi tak disunatkan baca pun. Permulaan tu sahaja. Nak baca tak apa. Yang isu saya kita nak tahu benda ini supaya tidak berlaku salah menegur. Itu yang saya tekankan di sini. Jelas tak? Adapun dia duduk sembang pergi rehat sekejap. Ni ada situasi juga. Adapun orang duduk setadarus, dia keluar sekejap pergi tandas, pergi ni sembang masuk balik kat situ dia kena. Dia memulakan semula proses itu bagi dia. Itu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terus ala kulli hal tidaklah orang kata bukannya orang kata benda ni kritikal sangat sehingga kan tak buat dosa tadi untuk kita yang mengetahui tidak salah menegur orang ya, wallahu alam. Jelas? Tadi kita jadi isu lain ni perbincangan. Baik. Jelas. Ada soalan lain? Saya minta maaf kalau saya nampak kurang selesa, dia sesemua sikit. Kalau tak ada kita masuk dalam chat, dalam mesej tu saya ada buat pertanyaan. Boleh mana kita tengok. Siapa Puan Irma boleh bacakan? Atau siapa boleh bacakan? Saya punya lambat dia punya ni. Mira tolong bacakan, Irma mungkin pergi ada hal. Ni sebab tadi saya dah keluar masuk balik, tak nampak chatnya. Saya bacakan Ustaz. Tak keluar. Daripada Muhammad Rizwan, Ustaz, saya nak tanya jikalau seseorang tu dalam kehidupan dia suka menipu demi kepentingan diri sendiri dan apa makna munafik? Soal itu dalam kehidupan dan dia suka menipu demi kepentingan sendiri dan apa makna munafik. Siapa faham? Mana Tuan Ridwan, apa maksud dia? Nak kata itu, adakah itu dikira munafik? Begitukah? Kalau saya cuma nak tahu je apa makna munafik. Munafik? Baik. Okay. Baik. Munafik yang sebenar-benarnya dari segi hukum, dari segi term dia tiga dalam kehidupan ni, dan Al-Quran pun memulakan bicara. Kita tengok surah Al-Baqarah kan, kita daripada ayat ke berapa? Ayat pertama hingga ke-20 kita akan tengok bagaimana penyusunan Allah buat. Allah memperkenalkan tiga watak manusia. Mukmin, orang beriman, termasuklah muslim, munafik, kafir dan munafik. Yang ni orang bincang panjang. Mukmin Allah sebut dalam 6 ayat di depan. Kemudian Allah sebut orang kafir 2-3 ayat. Kemudian panjang berbelah ayat Allah sebut tentang munafik. Tiga tu. Mukmin jelas beriman daripada luar dan dalamnya beramal sebagainya. Dan ada juga mukmin yang dia beriman tapi luarannya tidak, orang kata tidak begitu mengikuti agama, tapi dia beriman dalamnya betul-betul beriman. Tu mukmin. Kafir ia orang betul-betul dalam hatinya tidak beriman dengan Allah Taala. Luarannya lagi mungkin dia lebih jahat ataupun baik tapi tidak beriman. Munafik dia dalam tidak beriman tapi di luar ditunjuk dia tu orang beriman. Itu munafik yang asal. Itu asal dia. Jelas itu. Sebab zaman Nabi begitu. Apabila Nabi di Madinah, Nabi menghadapi kelompok yang beriman, masyarakat beriman. Kemudian ada sekelompok yang nampak beriman. Solatnya, puasa, sembang dengan Nabi, tapi dalam hati mereka sebenarnya kafir. Mereka tidak beriman. Itu munafik yang sebenarnya. Baik. Saya tahu muskilannya berlaku apabila makna munafik itu diluaskan pada hari ini. Ini dipanggil sifat orang munafik. Sifat-sifat. Nabi sebut ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik ini ada 3. Ini perbincangan. Nabi nak ingatkan. Munafik ni perangai paling teruk lah. Dan munafik lagi teruk daripada orang kafir lagi. Dari segi akhirat nanti. Dia duduk di neraka paling bawah. Dia asal orang tidak beriman. Dalamnya tidak beriman. Luaran dia tu menipu orang lain, dia tu beriman. Itu munafik. Allah ingatkan, Nabi ingatkan, kini perangai munafik, jangan ada perangai itu.
perangai munafik. Orang Islam tetap Islam, dia perangai munafik, menipunya begini-gini. Jadi jelas nak sebut di sini yang kita orang duk tuduh dia munafik lah ni. Dia orang Islam tapi perangainya munafik. Tidak boleh nak sebut dia tu orang munafik dalam erti kata hakikat yang sebenar. Wallahu alam. Kalau nak tanya apa maksud munafik yang sebenar, itulah munafik. Ada pun orang lain yang kita kata orang beriman, dia ni tapi ada perangai munafik tu, itu orang kata itu sudut perangai dia munafik. Sama juga perangai Yahudi, bukan orang Yahudi tapi perangai Yahudi. Allah sebut dalam Al-Quran ciri-ciri orang Yahudi gini. Nah, tiba dalam orang Islam ada juga ni. Adakah dia orang Yahudi? Tak, dia orang beriman, dia orang Muslim tapi perangai Yahudi. Wallahu alam. Jadi yang Rodon bagi kes ada seorang tu dia suka menipu demi kepentingan peribadi sendiri, tak sebut munafik pun dia ialah orang beriman yang buat dosa besar lah, yang buat dosa. Wallahu alam. Mungkin ada isu-isu personal yang lain, mungkin kita boleh orang kata berbincang di secara di tepi insya-Allah. Ada soalan lain? Ada kemusykilan lain? Kita teruskan insya-Allah pada hadis yang berikutnya. Hadis ni sepatutnya kita lebih tumpukan. Boleh? Muka surat 134 insya-Allah. Ni menarik. Asam garam 48, tajuknya kalung Aisyah hilang, Nabi cari. Kalung Sayyidatina Aisyah hilang, Nabi cari. Ini antara hadis, antara babak rumah tangga Nabi yang sangat saya suka. Apabila pertama kali sedar tentang kewujudan, seronoknya ada hadis umpama ini. Dia sangat relate, sangat berkaitan dengan realiti hari ini. Masya-Allah, mari kita teruskan tuan-tuan. Terakhir saya baca hadis ni bulan 8 23 di Masjid Kak Bangi. Lama tak baca hadis ni. Masya-Allah, mari kita teruskan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih. Kami keluar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu musafir baginda. Hatta idza kunna bil baida atau bi dhatil jaysh inqata'a iqdun li. Sehinggalah kami sampai di satu tempat nama dia Baida ataupun Zat al-Aish, Zat al-Jaysh. Kalungku hilang, terputus kalungku. Baik. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Nabi pun berhenti situ dan ambil masa untuk mencarinya. Wa aqama an-nasu ma'ahu, orang lain pun pakat cari. Wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'. Walhal mereka berhenti di situ, walaisu alal ma', mereka berhenti bukan di tempat yang ada sumber air, yang ada telaga. Walaisa ma'ahum ma', dalam masa mereka tak bawa juga bekalan air. Baik, kita berhenti pada perenggan yang pertama ini. Pertama, hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah. Masya-Allah, banyak peristiwa yang kita boleh tahu daripada Sayyidatina Aisyah. Si Nabi paling saya kita sanjung hormat, kita berterima kasih Sayyidatina Aisyah, insya-Allah. Sayyidatina Aisyah, dia kata kami ikut Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Musafir yang mana saya cari maklumat dia, ini dalam peperangan Bani Mustaliq. Peperangan Bani Mustaliq yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Yang terpilih untuk ikut Nabi ialah Sayyidatina Aisyah. Kita tahu rutin sebelum pada ni, Nabi nak keluar musafir, Nabi akan buat cabut undi. Siapa yang terpilih undian dia dapat ikut. Musafir ni Sayyidatina Aisyah yang dapat ikut. Si lain tidak. Dan ada hikmah yang berlaku kat dia nanti. Pertama. Yang kedua, tempat Baida atau Zatul Jaysh. Tempatnya masih ada hingga pada hari ini di Madinah. Saya sampai. Masa bulan 10 ni saya sampai di situ. Cari dalam maklumat, cari dalam kitab ada ni. Tanya sampai di tempat itu. Dan dia tidak dibangunkan sebagai tempat lain lah. Sampai ini orang tempat terkenal ni Zatul Jaysh. Kat sini Baida. Dan kebetulan luaslah kawasan dia tu. Kebetulan tempat pergi itu pun memang kawasan yang sangat terbuka. Baik. Tidak ada sumber. Memang tidak ada telaga di situ. Ini satu realiti pada ketika itu. Biasanya tempat yang orang akan berhenti adalah tempat yang ada sumber air.
telaga, mata airnya, situlah untuk mereka nak mengisi bekalan air, nak bagi minum kepada orang kata ni tunggangan, itu. Barulah kemudian sambung perjalanan. Mereka tidak berhenti ikut suka sama kita lah juga, tak ada berhenti tepi jalan, berhenti R&R, berhenti tempat-tempat yang ni, begitu. Tapi ini nak kata berlaku emergency lah, kecemasan. Sayyidina Aisyah perasan hilang dia punya ni kalung dia, lalu mencarilah, pakai mencari. Nabi pun suruh mencari, Nabi pun cari, dia tu minta sahabat lari mencari. Baik. Fa'atan nas Abu Bakrin faqalu ala tara ma sana'at Aisyah. Lalu adalah orang datang mengadu kepada Abu Bakar. Kata, tengok tu perangai Aisyah tu, apa macam-macam, ada je hal dia, begitulah. Tengoklah apa yang Aisyah buat ni. Baik. Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'. Dia telah membuatkan Nabi berhenti kat sini, tak pasal-pasal orang lain pun berhenti, tempat pula tak ada air, mereka pula tak bawa air. Orang maknanya orang mengadu ni susah kita ni, rumit renyah ni, bawa budak perempuan pula tu, mengadu kepada ayah. Faja Abu Bakar pun datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Masa tu ni mungkin dah berlalu dah masanya, Nabi berhenti cari, tak jumpa, sahabat Nabi pun cari. Di ni lama tak jumpa, mana berhenti agak lama di situ. Nabi tertidur, tidur pula atas peha Sayyidatina Aisyah. Ini satu sudut lain lah, sudut romantik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidur atas peha Sayyidatina Aisyah. Abu Bakar datang, mungkin nak bincang ke apa sebagainya, tengok dalam keadaan itu, selalu tidur tak kepala atas peha Sayyidatina Aisyah. Baik. Faqalat habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'. Abu Bakar datang memang cari Sayyidatina Aisyah lah. Dia cari, jumpa Rasul tidur, dia pun kata kat Sayyidatina Aisyah, awak ni telah menahan Rasulullah dan orang ramai di tempat tak ada air, mereka pula tak bawa air. Kata Sayyidatina Aisyah, qalat fa'atabani wa qala ma syaa Allah an yaqul. Ayahku marah kat aku. Atab ni itab, marah, membebel lah, membebel. Yang bebel aku dan macam-macam dia kata. Masya Allahu an yaqul, tu bahasa Arabnya, nak sebutnya kita sebut tak apa dia cakap, tak sebut lah, kita menggambarkan marahnya, bebel tu macam-macam lah, bebel kat aku. Saya Aisyah kena marah. Dia biasalah, umur dia pun ni, dan Abu Bakar begitu tuan-tuan. Saya selalu sebut sebelum pada ni, Sayyidina Abu Bakar karakter sebagai seorang ayah, dia agak garang. Saya melihat agak garang, agak ni, berbeza dengan Sayyidina Umar. Dia layan anak dia lain, tapi di luar dia orang tahu dia tegas dia gini. Sayyidina Abu Bakar dia lain. Ini karakter ciri perangai manusia, begitu tuan-tuan. Bukan setakat itu, kata Sayyidina Aisyah, wa ja'ala yat'ununi biyadihi fi khasirati. Tergeramnya lagi, habis marah, habis cakap tu tak puas lagi, dia pun cocok dengan tangan aku, dia cocok pinggang aku. Cocok ke, kena kutil ke, kena pulas ke, wallahu alam, tak tahu. Membayangkan keadaan begitulah, marah sangat, kita pun marah sangat, anak cubit tarik pusat lah, apa sebagainya. Tak dengar kata, berapa kali cakap, begitulah. Abu Bakar marah kat Sayyidatina Aisyah. Dia cocok, dia tusuk dengan tangannya di pinggangku. Sayyidatina Aisyah tengah duduk, nak bagi rasa lagi keadaan itu, apa yang kena pada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Satu-satunya sebab yang saya tak bergerak, kerana Rasulullah tidur, Rasulullah atas peha aku. Nak katanya kalau tak ada orang, Rasul tak tidur, kena cubit tu, bergerak sakit lah, mengelak kan, beralih. Tapi tak bergeraknya dia sebab tu. Bukan kata tak bergerak mana, orang tak sakit, orang tengok, orang dari jauh tengok, dia dia kena cubit, steady tu. Itu sebab
kepala Rasulullah ada kat peha dia. Duduk kat situ. Kalau tak, melompat jugalah. Nak katanya, nak beri bayangan sakit kata nak Aisyah kena cubit atau kena cucuk kat ayah dia. Masya-Allah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbah. Dan Nabi bangun letih sangat Nabi. Nabi sebagai manusia ada keadaan dia juga. Berapa kalau tahun 6 Hijrah, umur Nabi berapa? Nabi 6 Hijrah. Nabi 63 mula-mula sampai Madinah, tambah 6 tahun. 63 hampir 69 tahun dah. 59 tahun dah. 53 59 tahun dah Nabi masa tu. Sedang masih lagi kuat mengemudi tentera dan sebagainya. Umur Nabi 59 sekitar waktu itulah, tahun 6 Hijrah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbah. Nabi tertidur sampai ke subuh, sampai ke pagi esok. Mana berlaku peristiwa ini mungkin malam, mungkin ni. Tempat pula memang bukan tempat yang biasa berhenti. Ala ghairi ma, berhenti tempat yang tak ada air, tak berwuduk pula. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. Apabila Nabi bangun, sampai waktu nak salat, ni air pun tak ada, maka Allah turunkan ayat tayammum. Fatayammamu, lalu mereka pun bertayamum. Itulah kali pertama syariat tayamum berlaku dan dilaksanakan. Faqala Usaid ibn al-Hudayr, ma hiya bi awwali barakatikum ya ali Abi Bakr. Usaid bin Hudayr pun kata, ini bukan keberkatanmu yang pertama wahai ahli keluarga Abu Bakar. Puji pula. Dalam riwayat lain kita dapati bahawa orang yang report tadi boleh jadi dia juga, Usaid bin Hudayr juga. Dia juga yang report kepada Abu Bakar. Sebab dia ketua. Bukan sebarangan orang yang nak datang jumpa orang biasa yang dah jumpa Abu Bakar mengadu hal tadi. Yang selevel dengan Abu Bakar. Iaitu Usaid bin Hudayr. Dia ketua. Antara ketua Ansar pada ketika itu. Dia ketua kabilah Bani Ashhal di Madinah. Kita sebut banyak kampung, banyak kabilah dia. Dan ada ranking dia. Apabila sebut ranking ni bukannya Nabi nak tinggikan yang tu, Nabi nak rendahkan ni, tak. Dia ada unsur perlombaan, unsur persaingan. Nabi kata perkampungan terbaik ialah perkampungan Bani Najjar. Itu perkampungan Nabi duduk sendiri. Kemudian Bani Ashhal. Bani Ashhal. Ini tempat-tempat mereka masih ada pada hari ini. Walaupun naik dengan binaan dan pembangunan di Madinah, tapi kekal nama dia. Hai Bani Ashhal. Kata taman ataupun mungkin Bani Ashhal. Kampung tu dah tak ada dah, tapi nama tu kekal. Jadi kita boleh dapat bayangkan kedudukan kampung pada zaman Nabi tu jauh mana dari masjid, kan. Kemudian ada Bani Haram, Bani Salimah. Tu tak, nama-nama tu masih ada lagi walaupun kampung tu tidak ada. Nabi sebut Bani Najjar yang terbaik. Second, Bani Ashhal. Ramai tokoh-tokoh juga datang Bani Ashhal. Kemudian Bani apa, dan yang keempat disebut Bani Sa'idah. Hari ini ada tempat kan, Saqifah Bani Sa'idah, kadar dia bagaimana. Ini ranking keempat. Dan kemudian Nabi sebut 10 kampung Ansar ni bagus-bagus semua. Ni 4 ranking yang ni. Ini Bani Ashhal. Usaid bin Hudayr adalah tokoh ataupun pemimpin Bani Ashhal. Dia nakib kepada kabilah mereka. Lagi Usaid bin Hudayr ni nak rasa lagi hebat tak sahabat Nabi ni, dia antara orang yang digelar Al-Kamil. Orang Arab apabila nak sebut title Al-Kamil, title orang kata Mr. Perfect lah pada hari ini. Seorang yang digelar Al-Kamil, dia boleh menulis, dia boleh membaca, dia boleh berenang. Ini tiga ciri yang tinggi pada ketika itu. Boleh menulis, membaca dan boleh berenang. Yang lain memanah, berkuda apa, itu biasa dah, itu automatik dah. Itu sudah tentu. Nak sampai kepada 3 kemahiran tertinggi ni, kemahiran yang lain memang wajib lah. Dia boleh memanah, boleh menunggang, boleh berpedang, boleh bersyair, itu standard. Tapi yang 3 top kemahiran ini sangat jarang. Menulis, membaca, berenang. Apatah lagi berenang pada ketika itu. Tapi Usaid bin Hudayr lengkap ciri ni, lalu dia gelar Al-Kamil. Ni Usaid bin Hudayr. Baik, dia datang kata kepada Abu Bakar, ini bukan keberkatan
Kamu yang pertama wahai keluarga ahli Bakar. Memuji kepada Sayyidina Aisyah secara khusus. Baik. Faqalat Aisyah. Jadi Nabi dan sahabat solatlah dalam keadaan bertayamum, tak jumpa terkalung tu, kira habis cara dah ni, nak bergeraklah. Faqalat Aisyah. Aisyah pun berkata, "Fab'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi fawajadna al-'iqda tahtahu." Jadi nak bergerak dah ni, dibangunkan unta yang aku naik itu, bangun angkat unta tu naik-naik. Saya tengok, ya Allah, apa rantai tu duduk di bawah tu, unta tu tindih duduk situ, baru tahu. Jumpalah juga. Hadis ni hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari tak kitab Akhlak Mulia bab sabda Nabi, sekiranya aku boleh mengambil kekasih. Baik. Itu hadisnya. Kita baca hadis yang kedua. Ada perincian hadis pendek, ada perincian sikit, kita baca dulu sebelum kita habiskan. Hadis yang kedua daripada Aisyah bahawa beliau meminjam daripada Asma seutas rantai leher. Kita tahu daripada hadis kedua ni ada maklumat yang lain, iaitu rantai tu bukan rantai milik Sayyidatina Aisyah, tapi rantai orang dipinjam, rantai kakak dia dipinjam. Namun kalung itu hilang. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabat mencari sehingga masuk waktu, lalu mereka solat tanpa wudu. Ini diringkaskan. Tak kala kembali kepada Nabi, mereka mengadu hal tersebut, maka turunlah ayat tayammum. Lalu Usaid bin Hudhair berkata, semoga Allah membalasmu, pada Sayyidatina Aisyah, dengan kebaikan. Demi Allah, tidak pernah berlaku satu masalah ke atasmu walau sekali, melainkan Allah mesti datangkan jalan keluarnya untukmu, dan hal itu pula menjadi suatu keberkatan pula bagi orang Islam. Masya-Allah. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab nikah dalam bab meminjam pakaian untuk pengantin. Kadang kita tak nampak ni apa kaitannya. Kita kena baca kembali kepada bab itu, ada bab hadis-hadis lain yang dimuatkan. Dari segi hukum, hadis ini mengisyaratkan boleh ke tidak, untuk menjawab persoalan, boleh ke tidak kita pinjam barang seseorang dan barang itu kita bawa bermusafir. Dari segi hukum boleh ke tidak? Asalnya kita bermukim. Manusia ni, kita ni duduk dalam dua mood. Mood bermukim ataupun mood bermusafir. Mood bermukim makna kita duduk di tempat kita. Tempat biasa. Tempat kita biasa duduk cari makan, kerja, duduk. Itu mukim. Mood bermusafir makna outstation. Kita keluar dari tempat biasa kita, balik kampung ke pergi bercuti. Itu dua mood. Kita orang Islam, kita kena ingat dua tu. Aku mukim, musafir. Dua-dua ada hukum yang berlainan dari pelbagai sudut kehidupan kita. Bab solat dia kan, bab puasanya. Ini Allah memahami keadaan manusia itu. Bab bermukim, solat kena penuh, lengkap, cukup ikut waktu. Masuk bab musafir, Allah bagi diskaun, boleh qasar, boleh jamak, puasa letih sangat tak boleh berbuka. Itu dua mood, insya-Allah kehidupan dia. Isu yang dibincang sini juga, barang orang, ya, orang bagi pinjam kita masa kita bermukim. Kita bermukim, bagi pinjam itu ini. Boleh tak barang yang kita pinjam tu kita bawa pada mood outstation, mood di luar kawasan, mood tadi bermusafir, tanpa orang tuan asal tahu atau tanpa minta izin. Secara umumnya di sini boleh, tidak ada masalah. Melainkan jika tuan tu dah syarat awal-awal, okey, saya bagi pinjaman ni jangan bawa mana-mana. Itu dia. Kalau dia tidak beritahu, dia merelakan untuk barang dia dipinjam, jadi terserah sepenuhnya atas tanggungjawab orang yang meminjam dah, untuk dia kena jaga sebaik-baiknya. Dia nak bawa ke mana-mana apa semua tu tidak jadi isu dah. Itu cerita dia. Jadi Sayyidatina Aisyah dia pinjam kalung tu, kakak dia pun tak tahu ni, dan kalung tu boleh jadi itu kalung masa dia kahwin lagi, boleh jadi juga pinta bagi tak pulang-pulang, bawa pergi musafir, hilang pula. Tu yang jadi cerita dia. Baik, itu dia. Kemudian yang lain tidak adalah. Baik, kita pergi pada beberapa catatan. Ada pembetulan sedikit dari catatan itu. Ayat tayammum ialah ayat dalam buku yang tulis ayat ke-37 surah An-Nisa. Ada kesalahan. Perbetulkan, ayat tayammum ialah ayat ke-43. 43 surah. Ya, ada buat pencarian. Ayat 43.
Ayat 43, Masya Allah. Surah An-Nisa. Baik. Surah Dan Al-Ma'idah tu Ustaz? ya, tu nak tambah. Dan tambah juga ayat tayammum Okey. ialah ayat 43 surah An-Nisa atau surah Al-Maidah ayat 6. Sebab dia ada khilaf. Ayat mana yang turun untuk tayamum ini, dan daripada situ juga akan berlaku perbincangan yang menarik sebab dua-dua ayat ni dia sama. Adakah dia turun serentak ataupun bagaimana, ini perbincangan dari sudut ilmu Quran, tuan-tuan. Jadi khilaf sama ada ayat dalam surah An-Nisa ataupun ayat dalam surah Al-Maidah. Mari kita tengok, kata kita berhenti sini dulu. Mari kita tengok, tuan-tuan, ayat dia. Saya buat tanda sikit tu. Kalau kita pergi dulu yang mula-mula kita jumpa apabila kita belajar Al-Quran, iaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 43, apa yang Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitan. Muka surat 85. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu bahagian pertama. Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu sedar kamu cakap apa. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan juga tidak boleh orang berjunub melalui masuk masjid melainkan untuk nak lalu sehinggalah dia bersuci. Kemudian bahagian ketiga, yang ni yang berkaitan tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afwan ghafura. Saya ringkaskan maksud dia. Dan sekiranya kamu sakit atau dah musafir ataupun kamu dalam keadaan berhadas apa semua ni, kemudian tak ada air, tak jumpa air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang baik. Caranya basuh muka, basuh tangan kamu. Ini ayat yang pertama tentang tayamum. Dan Al-Quran ada dua, tuan-tuan. Ayat yang kedua kita sebut tadi surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6, iaitu kita pergi ke muka surat 108. 108. Yang ni terus mula-mula terus Allah tuju kepada tentang isu ni terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini bahagian pertama ayat ni. Allah kata, wahai orang beriman, apabila kamu nak solat, wuduk dahulu. Caranya basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu rambut, kaki sampai ke buku lali. Itu bahagian pertama. Kemudian Allah sebut wa in kuntum junuban fattaharu yang kedua. Sekiranya kamu berjunub, maka kena mandi. Tak cukup dengan berwuduk. Baik. Bahagian ketiga, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min hingga akhir. Baik. Sama rangkap dia dengan yang tadi. Sekiranya kamu sakit atau musafir atau dah berhadas, tak ada air, tayamum. Basuh muka, sapu muka dengan tangan sahaja. Baik. Tak tahu mana ni khilaf memang kuat dalam hal ini, ayat mana yang turun. Boleh jadi ayat turun sekali tapi ditempatkan di dua ayat yang berbeza. Wallahu alam, tu perbincangan yang lanjut. Saya tak sempat nak orang kaji semula. Itu yang penting buat pembetulan ya. Sahabat ni jemaah yang ada buku buat pembetulan. Saya ulang balik di catatan tu, poin yang pertama ayat tayammum ialah ayat ke ganti yang dalam buku salah 37, yang betul 43 surah An-Nisa atau surah Al-Maidah ayat 6. Baik. Itu saja. Yang lain boleh baca sendiri. Poin yang kedua, poin yang menarik, saya bacakan saja, tuan-tuan. Pasangan hilang barang tertinggal, tidak ingat letak di mana, dan seumpamanya ini ialah kerana hidup atas anggaran berumah tangga yang lumrah. Seringkali kejadian sebegini memetik switch emosi negatif
maka berpesanlah pada diri supaya sabar, tak kira puncanya daripada kecuaian dia atau apa lagi jika disebabkan hal luar biasa, luar kuasanya. Baik. Ini satu ujian rumah tangga juga, hilang barang ni boleh bawa gaduh. Awak letak kat mana? Lepas tu yang kawan tu pandai juga. Kalau saya tahu letak kat mana, saya tak ada cari-cari. Tu ayat tu dialog standard lah. Yang kita tahu berlaku, tapi itu menjadi dialog yang popular. Kata orang lain lah, kita pun memang tu tahu dah, tapi tu juga yang nak disebut. Dah letak kat mana? Yang dialog balas pun sama lah juga. Kalau tahu letak kat mana, taklah suruh cari. Dia tak pasal-pasal. Wallahualam, saya nak berhenti setakat ini. Ada tambahan, ada pengayaan perbincangan kita, dipersilakan insyaAllah. Baik, jemaah ada apa-apa persoalan ataupun perkara yang boleh kita bincangkan dan penerangan pada pagi ini? Silakan. Ustaz, sedikit berkongsian. Begitu juga melalui riwayat Huzaifah, Rasulullah pernah berkata, kita dilebihkan daripada orang lain dengan 3 perkara. Dijadikan saf-saf kita seperti saf malaikat, dijadikan kepada kita bumi ini seluruhnya masjid, dan dijadikan tanahnya menyucikan kita, yang ini bertayamum jika kita tidak menemui air. Riwayat Muslim. Allahuakbar. Terima kasih. Betul, itu hadis yang Dan penting untuk kita masukkan dalam perbincangan. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sebut 5. Waktu itu khamsan, aku diberikan 5 perkara, 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Dari senarai 5 tu, salah satunya berkaitan dengan ini yang disebutkan oleh puan tadi, wa ju'ilat li arda masjidan wa tahura. Itu kata Nabi. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat pencuci, sebagai penyucian, masjid dan sebagai penyucian. Ini benda besar. Ini keistimewaan Nabi sekaligus keistimewaan umat Nabi SAW. Nabi sebut tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum pada ni. Maka sikap kita bagaimana? Kita kena rasa istimewa. Kita kena istimewa, kita kena hargai. Yang ni kita perlu bincang lah. Saya tak niat pun. Nabi sebut kita kena bincang. Untuk kita rasa nikmat Allah, rahmat Allah, pemberian Allah kita kena hargai. Sebagaimana rukhsah qasar salat turun pada ketika berlaku dan mana ada keperluan dia. Masa tu perang takut sebagai itu turun dia amalkan. Sampai tu masa tak perlu. Sayyidina Umar tanya Nabi, macam mana datang? Nabi kata, tilka sadaqah. Itu sedekah daripada Allah, terima kita gunakan. Sebab itu hingga pada saat ini kalau kita bermusafir, cukup syarat musafir sekalipun, marhalahnya tak letih pun, tak ada apa yang patut nak bincang. Masa tu apa yang lebih afdal? Kita sembahyang penuh ke ataupun kita ambil rukhsah? Adalah khilaf, tapi yang kuatnya kita tetap mengambil rukhsah. Tetap mengambil rukhsah itu sebagai menerima hadiah Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak ni. Ini kita kena sebut kerana sebahagian masyarakat dia pertikaikan orang yang terlebih rajin. Saya berdepan banyak dalam mengendalikan jemaah-jemaah umrah. Kita ajar gitu, dia kata, bukan letih ni, bukan letih sangat pun. Dia nak sembahyang tamam juga. Tak apalah. Awak nak buat sendiri tak apa. Tapi dari sudut orang pelikirkan orang. Kita ajar, kita jamak ini, dia kata, dia ni. Ada kita berdepan dengan hal itu. Begitu. Sama juga kembali kepada perbincangan kita di sini. Nabi sebut wa ju'ilat lil arda masjidan wa tahura. Allah jadikan untuk aku bumi ini masjid dan juga penyucian. Nak bagi kita rasa benda ni istimewa, kita kena banding dengan umat sebelum ini. Umat sebelum ini, umat Nabi sebelum ini, mereka nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti tempat khusus, mesti pula dalam keadaan bersih. Bersih itu mesti dengan penyuciannya dengan air. Sebab itu sebahagian ibadah kita ini ialah lanjutan
Sebahagian akidah kita ialah akidah sama dulu sampailah pada Nabi bawa. Begitu juga sebahagian syariat ini itu lanjutan. Dia bertukar versi sedikit sebanyak. Puasanya, solatnya, caranya tetap ada kesamaan dengan dulu-dulu. Cuma mari zaman Nabi ni ada syariat yang diolah, dikemas kini, diupdate. Antaranya bab bersuci, bab solat. Kalau zaman Nabi dahulu, Nabi Ibrahim baik, Nabi Ismail baik, Nabi dan sebagainya, mereka nak beribadah pada Allah, nak salat pada Allah, kena salat di masjid. Tempat khas yang dibina ini masjid, ini tempat ibadah. Tak boleh sembarangan di rumah, dia tak boleh. Nah, nak bersuci pun mesti dengan air sahaja. Itu kuncian. Mari zaman Nabi SAW, Allah kemaskini, Allah update syariat ini sebagai rahmat Allah Ta'ala. Nak solat mana-mana boleh. Tak semestinya nak tunggu masjid saja. Tak. Ni mana saja. Fa'ayyuma, Nabi sebut dalam hadis itu, jadi mana-mana sahaja antara kamu kalau jumpa waktu solat dia, solatlah di situ juga. Ini rahmat Allah Ta'ala kena rasa. Dan seronok solat tak semestinya kita di masjid, di surau, di suatu tempat lapang, di solat zaman ni sebagai menghargai ini keistimewaan itu. Bertayam, kalau tak ada nak berwuduk, air tak ada, dengan apa debu tanah yang ni, Masya Allah. Ini kena ni. Yang kita anjurkan. Saya pergi bulan 10 baru ni, tengok pemandangan ini, Insya Allah. Kita berjalan jauh, ingat tu dari Mekah, dari Madinah ke Badar, untuk pergi dan balik, on the way balik. Waktu tu waktu asar. Kita tak sampai tahap itu. Tengok satu family, bukan seorang, bukan sekali, ada beberapa kali. Tepi jalan dia orang solat, perempuannya, lelaki. Ni keluarga, ni family ni. Kemudian dia ada lagi begitu. Masya-Allah, ini menarik keadaan tu. Sebagai menghargai tadi keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ada soalan lain, tambahan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya lah apa ni. Macam satu keluarga yang berpisah, ada anak kecil atau ayahnya kahwin lain. Dia tidak menanggung anak tu hinggalah anak tu habis sekolah lah. Saya pun ada tanya Ustaz kata anak sampai sekolah katanya 18 tahun, tapi bila anak tu pandai dia mesti sampai universiti kan Ustaz. Lepas tu kita datang macam, contoh saya lah Ustaz, saya berpisah. Lepas tu anak saya tanggung sampai habis universiti. Bapak ni kahwin 2-3 perempuan lah, tu saya tak kisah kan. Then, bila anak saya dah bekerja, anak saya pergilah cari bapak dia kan. Dia jumpa. Lepas tu dah jumpa dengan bapak ni, lepas tu bapak dia macam demand lah. Dia suruh anak saya tidur rumah dia lah. Tapi saya tak bagilah sebab saya sakit hati Ustaz. Sakit hati dia lepaskan tanggungjawab dia, saya kena berpulas-pulahan cari duit siang malam untuk anak saya kan. Takkan kita nak biar anak kita, orang selalu cakap anak yang penceraian ni selalu tak guna. Jadi saya bila dia berpisah dengan saya nak anak saya jadi anak yang baik dunia akhirat. Jangan orang kata ni anak bercerai ni memang tak guna tu. Saya tak nak orang kata anak saya gitu. Bila sekarang anak saya dah besar, anak saya diajak dah besar dah kahwin lah, dah 40 lebih. Dia ajak anak saya sakit. Anak saya suruh cakap dengan dia tak nak datang. Dia kata dia nak anak dia cakap sendiri dengan dia. Anak dia datang melutut dengan dia lah, tapi anak dia datang. Anak saya cakap dengan dia, dulu dia yang tinggalkan saya bu, dan saya tinggalkan dia. Kenapa kalau saya sakit, dia tak nak datang, saya kena melutut dengan dia. Saya tak kisahlah pun, dia nak datang ke tak nak datang. Saya pun diamlah. Saya pun tak nak cakap apa Ustaz, hati orang kan, mungkin dia marah bapak dia tak kasih sayang. Dulu dia pernah cakap dengan saya lah, dia sedih lah, orang ada bapak, dia tak ada bapak, dia kena susah belajar, mesti makan kena ikat perut semua sebab saya gaji sikit kan. Saya kata dia dah besar, saya kata saya tak tahulah tu perangai kamu pun dah besar, dah 40 lebih. Tapi saya sedih lah Ustaz. Adakah bapak dia tu, saya nak tanya Ustaz, bapak ni tak pernah telefon saya atau apa cakap halalkanlah kau besarkan anak kita, tak pernah. Adakah seorang bapa yang macam tu, awak tanya tak dia besok Ustaz? Bukan saya kata dia kena apa, saya tak nak, tapi saya dia senang macam tu lepas tanggungjawab dia Ustaz. Kadang kita sedih lah Ustaz kan, sedih kan, anak kita pun sedih, anak kita pun macam marah kita berpisah. Dan berpisah ni saya cakap, itu abah dah takdir, saya tak ada buat apa.
Saya kata, saya tak ada buat apa. Saya lagi macam-macam hadapi kerja, orang kata saya tak ada suami lah, kena jaga suami orang macam-macam. Ada kawan saya cakap, jaga suami masing-masing ni, ada janda sini kan, dia urat lah suami kita je. Ustaz bayang, kita cari rezeki, orang cakap macam tu dengan kita Ustaz. Tapi saya pekatkan telinga sebab saya nak cari rezeki untuk anak-anak saya. Macam tu Ustaz. Itu maksud saya. Sekarang anak saya dah besar. Saya tak kahwin lah sampai sekarang. Lepas tu, tapi bapak dia buat, saya sedih juga Ustaz. Saya sedih juga. Dan hati saya bapak dia ni tak buat. Sabar ke diri dia. Dah tak tanggung anak. Dah pun anak sakit macam tu datanglah. Tengok. Apa salahnya. Suruh anak lah pergi dulu. Anak ni dah tinggal. Di mana ada sayang Ustaz? Tak ada. Ya. Tak adanya saya rasa. Tapi dosa ke anak saya macam tu Ustaz? Itulah. Baik, insya-Allah Ibu. Perkongsian yang saya peribadi yang sebenarnya menguatkan, perkongsian yang menguatkan, menyedarkan kita tentang nikmat yang sedia kita ada ni untuk kita lebih syukuri daripada ujian yang berlaku kepada ibu lah. Persoalan tadi, dosa ke, patut ke, pertama dia bukan tentang dosa pahala, itu perkara ghaib, hak Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan ilmu yang kita ada, kita bercakap dengan kadar yang sepatutnya sahaja. Pertama, saya boleh sebut setiap tanggungjawab itu dituntut dipersoalkan. Termasuklah tanggungjawab seorang ayah dalam memberi nafkah kepada anak. Yang dalam kes ini, dia tak bayar, dia tak apa-apa semua tu, tanggungjawab tetap lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi haji, dia kahwin, apa semua tu, tanggungjawab tidak lepas. Sebab itu kita kena ingat secara umum kita tentang dosa, kiraan kata sifir dosa di dalam Islam ini. Dosa disebut hablum minallah, hablum minannas, itu penekanan yang besar. Dia ada yang berkaitan dengan hak Allah semata-mata, ada berkaitan dengan hak manusia. Adapun pemurahnya Allah SWT, kita tahu daripada hadis Nabi ajar, pergi solat menghapuskan dosa, pergi umrah menghapus dosa, haji menghapuskan dosa, itu berkaitan dosa dengan Allah semata-mata. Adapun dosa dengan manusia, tak. Itu Allah biarkan, tu kau kena settle sendiri. Dosa kezaliman, dosa tak tanggungjawab, apa semua begitu. Nah, jadi itu maha pengampun, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan kita mengetahui hal ini, kita yang di pihak dizalimi, dianiaya, kita yakin tak apa, sedikit sebanyak tu ubah hati kita. Kau tak lepas, kau berubah macam mana baik pada sangkaan kita orang ramai, pada sangkaan kau sendiri pergi haji, pergi mana pun, tapi ada hutang kau dengan aku, ada tanggungjawab kau terhadap kau, tak lansai lagi, tak, kau tak betul baik, ada benda tak settle lagi. Sebab itu akhirat nanti kemuncak dia, andai katalah dua-dua pihak itu, kita yang dizalimi, orang menzalimi kita tu, itu kalau nak, kita jangan orang kata nak dia masuk neraka. Tak, kita tak tahu dia ada kebaikan dia. Andai kata dua-dua masuk, ditakdirkan masuk syurga pun, nanti kita akan sangkut di satu perhentian terakhir di akhirat, di hujung sirat itu yang disebut qantarah. Ibu kita buat kajian semula, ulang kaji tentang qantarah, satu proses dalam akhirat nanti. Kita bukan sekadar lalu sirat, berjaya lalu titian sirat itu, sebelum nak masuk ke syurga pun ada proses terakhir qantarah, nama dia qantarah. Iaitu situlah diselesaikan segala tanggungjawab, hutang, kezaliman, penganiayaan sebagainya, settle kat situ dulu. Orang yang baik yang patut masuk syurga sekalipun gini-gini, awak ada lagi hutang, tanggungjawab dengan manusia, settle kat situ. Selagi tak settle itu, tak boleh masuk lagi. Dan Allah Nabi gambarkan pelbagai kes situasi yang berlaku lah. Itu satu, ibu kena melihat dari sudut itulah. Mereka tanya, kalau tanggungjawab tak lepas, tanggungjawab dia tak lepas. Dia taubat sekalipun, itu Allah ampunkan, taubat kaitan dengan Allah Ta'ala. Tapi hak manusia pun dia kena sedar. Yang ni ramai orang tak sedar, yang tak perasan, ingat akan lepas. Ada dia kesalahan dengan orang lain, apa dia, aku pergi haji tiap-tiap tahun, aku pergi umrah, tu Allah hapuskanlah. Ya Allah hapuskan dosa dengan Allah Ta'ala. Dosa manusia awak kena ni. Itu kalau tidak, tuan-tuan, kalau tidak, senang lah. Orang kaya, orang yang ni, aku buat jahat dengan manusia pun tak apalah, Allah ampunkan aku. Ini konsep penghapusan dosa direka-reka oleh dalam agama yang lain. Kristiannya gini-gini. Orang jahat-jahatlah, pencuri gitu kan, apa ketua mafia apa semua. Tapi dia tahu
dosa aku boleh settle dengan aku pergi buat pengakuan, dengan aku pergi derma kepada pegereja, settle. Tidak begitu Islam. Satu. Yang kedua, apa tadi? Adakah tanggungjawab anak itu tadi kena taat apa semua gitu? Itu atas budi bicara lah. Dia tidak ada, bagi saya tidak ada tuntutan untuk anak dalam keadaan itu untuk mentaati ayah pun tak, bukan benda yang ni pun. Apatah lagi dia telah melepaskan orang kata keistimewaan itu. Agama ni berkait, dia berkait tanggungjawab dan hak. Kenapa seorang ayah, seorang suami itu dia perlu ditaati oleh isteri? Sebab tanggungjawab dia memberi nafkah, tanggungjawab menanggung gini. Maka patutlah dengan itu dia dapat hak sekian-sekian. Kenapa seorang ibu itu mendapat lebih hak dia dihormati oleh si anak? Sebab tanggungjawab dia, pengorbanan dia tu membesarkan anak gini-gini, bagi si ayah. Itu agama menyusun apa hubungan tanggungjawab dengan hak itu secara adil. Kalau tadi situasi dia, si ayah tu dah melepaskan dia pada, ibarat melepaskan hak dengan dia tidak melakukan tanggungjawab dia, maka tidak ada lagi dah. Tidak ada lagi dah perkaitan. Ala kulli hal, kalau anak tu dia berhati besar, berhati dia nak kata ni lagi, tak apalah. Kalau dia tak nak, tak ada ni. Tidak ada orang kata tuntutan ke atas dia. Wallahu alam. Saya bercakap takut secara umumnya begitulah. Wallahu alam, mudah-mudahan ibu kuat dan sudi-sudi cerita lagi. Bagi saya ada rasa atau sesuatu yang boleh saya ambil manfaat di situ. Terima kasih ibu. Yang lain kalau ada dia, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak tanya sesuatu boleh tak? Mungkin tadi agaknya terlepas ke terlepas dengar ke, tersalah apa ke tadi kan. Nak tahu Ustaz, katalah kalau kita ni tengah berhadas besar, kita tak ada air nak mandi hadas ke, ataupun kalau misalnya bertayamum boleh ke pula? Macam mana ke hukumnya tu, macam mana nak daripada hadas besar tu untuk solat? Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih soalan bertanya, dan soalan itu melengkapkan lagi perbincangan kita. Tak salah dengar, tak salah faham. Memang tak disebut langsung pun. Tak sebut langsung pun hukum tu. Kita sekali lalu sahaja. Baik. Tayamum yang disebut di sini ialah tayamum pengganti kepada cara bersuci dengan air. Disebut tadi secara umum kita sebut kalau berwuduk tayamumnya gantinya tayamum. Wuduk cara dia basuh dengan menggunakan air, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Tayamum sebagai ganti cara dia ialah hanya sapu muka dengan tangan. Tangan tu pun ada perbincangan. Pergelangan tangan saja ke hingga ataupun mesti hingga ke siku, itu perbincangan. Itu kaedah dia. Tayamum tu juga ialah pengganti kepada mandi wajib. Mandi wajib. Kita tahu penyucian untuk hadas kecil, wuduk cara dia dengan cara sekian-sekian menggunakan air. Hadas besar dalam keadaan penyebab sekalipun, cara dia mandi iaitu meratakan air ke seluruh tubuh, bukan anggota tertentu saja, ke seluruh tubuh. Itu dua penyucian. Dua penyucian ini alternatif dia, pengganti dia satu sahaja, iaitu tayamum. Menggunakan tanah, debu tanah, dan cara dia muka dengan tangan sahaja. Itu. Kita mungkin akan sedikit sebab terpengaruh apabila kita mengata ini pengganti. Maksud kata paling kurang samalah, cuma berbeza alat saja kan. Tidak begitu. Ini orang kata syariat, ini ibadah, kita ikut yang Allah tentukan. Ya Allah tentukan. Kalaulah kata tayamum tu pengganti kepada wuduk, makna kata sepatutnya lah logik manusia. Logik manusia maknanya kita guna tanah, debu, tapi kita sapulah muka, tangan, kaki, kepala macam kita wuduk. Tak, Allah tak kata macam tu. Dua saja. Ini itu keistimewaan. Ini rukhsah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dengan penuh kegembiraan hal itu. Ada orang dia sebenarnya mainan perasaan, dan ini was-was, termasuk dalam was-was syaitan untuk merumitkan ni. Boleh ke? Boleh. Sama juga ketika kita berhadas besar. Kita nak main macam tak kenalah berhadas besar. Aku biasa mandi, cuci ni. Tiba ni nak berhadas besar, sekadar aku nak debu tanah, tapi basuh muka dia macam tak lengkap.
perasaan kita. Ini waswas syaitan. Waswas syaitan juga. Tak, kita dengan ilmu yang kita ada ni, kita patut membuat dengan yakin dan dengan perasaan, ya Allah, dengan perasaan rahmat dan perasaan syukur, ya Allah, mudahnya Allah Ta'ala, pengasih Allah Ta'ala. Kita buat dengan penuh yakin. Tayamum, ganti tayamum. Debu, untuk sapu muka dan tangan. Kita ambil mazhab Syafi'i yang muktamadnya hingga ke pergelangan tangan. Cukup. Itu saja. Akan datang ni was-was, bisikan, macam tak lengkap lah ni. Itu was-was. Kita tolak ke tepi. Buat dengan ni. Ingat hadis Nabi yang puan kita kongsi tadi, ini kelebihan umat Islam. Allah jadikan tanah itu sebagai tahura, sebagai penyucian, sebagai ini. Kita ikut cara Nabi SAW. Dia begitu. Agama ni bukannya ada benda yang kita boleh nampak ilah dan hikmah, ada benda yang kita tidak nampak. Samalah juga dalam kita bersuci, apa lagi kita bincang rukhsah yang Allah beri kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu masa berwuduk sekalipun sebelum pergi pada tayamum. Kalau kita ni pakai kasut dalam keadaan berwuduk semua, nanti nak berwuduk sekali lagi tak perlu nak buka kasut pun, cukup dengan sapu atas khuf. Kan? Sayyidina Ali kata kalau lah agama ini mengikut akal logik semata-mata, nescaya tidak disapu, nescaya bukan disapu atas khuf tapi disapu tapaknya. Tapi dia ajar teknik dia, sapu khuf itu tanpa buka kasut satu hal lah. Cara sapu tu pula sapu atas. Sapu lah atas kasut saja. Tempat yang tak kena kotor pun. Kalau fikir logik manusia patutnya sapu bawah lah. Cuci tapak ke at least. Nampaklah usaha tu. Tidak begitu. Dan ini kita kena ingat, kenapa Allah tak buat macam ni ya? Ikut logik kita. Ini rahmat Allah SWT. Ya. Ibu jelas ibu yang bertanya. Panjang pula saya huraian saya tadi. Terima kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah faham. Baik, Terima kasih banyak. Maksudnya boleh kita menggunakan cara bertayamum ya? Ya. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Dah sekarang. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan tayamum juga Ustaz. Ya. Kalau rumah kita ada air, tapi kita macam malas nak pergi bilik air sebab rumah tingkat atas kan. Jadi bilik air kat bawah ke macam tu, bilik air kat atas rosak ke, kita malas nak guna air, kita just nak macam nak mengaji je, boleh tak kita bertayamum? Untuk sunat lah, benda perkara sunat bukannya perkara wajib. Menarik soalan tu, nampak macam remeh. Saya duk tengah running otak dia. Boleh ke tidak untuk perkara sunat? Sebab saya tak boleh jawab lah. Nampak remeh tapi tak berani jawab. Sebab dia ada kata kemungkinan boleh tak boleh. Sebab asas dia tayamum pengganti kepada air, daripada wuduk bagi kes yang telah dalam Quran sebut fa illam tajidu ma'an ataupun wa in kuntum marda, jika kamu sakit ataupun tidak ada air. Sakit dua sebab utama saja. Tidak ada air dan sakit, tidak mampu guna air. Tak mampu guna air itu sakitnya terhalang sebagainya. Tidak ada air, ulama luaskan lagi, sekalipun ada air tapi air itu terhad, hanya ada benda penting juga, itu boleh. Dua prinsip utama. Itu yang membolehkan. Adapun sebab lain, air ada. Tadi air ada. Cuma kena turunlah sikit. Diri pun boleh tidak terhalang. Tapi ni perkara sunat. Boleh tak bertayamum? Saya tak ada jawab lah. Kalau mungkin ada pointan boleh dengar fatwa ataupun daripada orang lain. Tapi saya tak ada jawab buat masa ini. Boleh ke tidak? Sebab saya pernah dengar ada seorang asatizah ni cakap macam tu yang saya tanya, Ustaz boleh ke tak boleh? Oh, menarik. Saya tak boleh jawab lagi sekarang. Tapi terima kasih atas soalan tu. Saya akan menggali untuk tahu hal ini. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz, dia sebab-sebab yang mengharuskan tayamum tu ada 5 kan Ustaz? Keadaan air untuk mengangkat hadas. Ketiadaan air, tak ada air. Air tak cukup untuk minum, tenakan saja tak cukup macam Ustaz tadi lah, untuk mengangkat hadas tu tak cukup. Cuaca yang terlalu dingin, luka atau sakit yang menjadikan mudarat apabila terkena air,
dan terhalang daripada bekalan air kerana adanya musuh, binatang buas, ribut atau apa-apa yang mengancam keselamatan dan kehormatan diri. Itu 5. Saya tahu. Jadi kalau ada syarat-syarat tu baru mengharuskan tayamum kan Ustaz? Itu yang dirumuskan oleh ulama fiqh lah, daripada nas-nas yang ada tu lah. Kalau cari pada nas tak jumpa benda tu, kena ada apa tu terhad ni, tapi dikiaskan, dipahami dari nas tadi. Itu kalau kita nak kembang, nak cakap boleh tak boleh tu, dia ada kaedah dia tu lah. Nas sebut macam tu, dia boleh extend tak, sekadar mana boleh extend. Itu saya menjawab soalan tadi, sampai ke boleh extend ke situ kan. Kalau tengok, kalau kita setakat ni macam tak lah. Macam tak lah gitu. Kalau Tapi tak tahu. terlalu dingin tu, dingin yang takat mana? Takat beku tu? Macam mana? Dia sama apa, kena ukuran dia dengan bayangan pada masa Nabi, suasana zaman Nabi. Pada hari ni ialah suasana di Semenanjung Arab lah. Sejuk kadar mana, yang hujan kadar mana, itu tuan. Dia tidak boleh ditengok, oh makna kata kena beku macam di Iceland, di Kanada. Tak, kadar di Jazirah Arab ketika ini, itulah kadar dia. Ya, sebab macam tahap tahan sejuk seseorang tak sama Tak kan? sama. Betul. Sama lah juga masih di kalau sahabat saya di pelajar di Jordan, dia orang ada pengalaman itu. Di sana masih lagi diamalkan jamak solat apabila hujan. Dah hujan tu, pelajar kita Malaysia kata hujan macam hujan tempat kita Malaysia. Tapi kita tak buat lah. Di sana hujan je, dia orang jamak solat dia. Kita hujan duduk dalam rumah dah. Kita sebab tak sama kita, apa yang susah sangat hujan, air ada dalam rumah ni. Tapi dia orang amalkan lagi benda itu. Ini atas kita mungkinlah ijtihad dan kebiasaan yang berbeza lah. Tetap lagi soalan yang utama tadi. Sengaja tayamum sebab tak nak susah sikit, tapi untuk nak buat benda ibadah yang sunat. Saya rasa dah tak ada jawab lagi secara pasti. Secara umum saya kata tak lah. Ustaz, Allah alam. sikit penambahan daripada Umi Khairul tadi kan. Ayat ni macam kelakar ada juga. Dia macam ni, tentang peristiwa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Katanya, Rasulullah memanggilku untuk satu keperluan sedang aku dalam keadaan berjunub dan tidak mempunyai air. Lantas aku berguling-guling di atas pasir sebagaimana haiwan berguling. Setelah itu, aku menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Rasulullah bersabda, sebenarnya memadai bagi kamu hanya berbuat seperti ini. Lalu Rasulullah menepuk kedua tangan ke tanah, menepuk dengan satu tepukan ke tanah, kemudian mengibas-ibas, menipiskan debu dan menyapu belakang tangannya dengan tangan kiri atau belakang tangan kirinya dengan tangannya. Setelah itu dia menyapu keduanya pada mukanya. Riwayat Al-Bukhari. Masya Allah berguling tu Ustaz. Masya Allah. Betul. Tak ada ilmu, ikut sendiri je. Betul. Tu zaman pembinaan ilmu lagi. Dan itu ialah sahabat Nabi manusia juga ni. Dan mana kata kemuskilan tu bukan kita kemudian. Sahabat Nabi pun muskil. Kita cara tak sedar kita mengikut logik kan. Tayamum, mana hanya beza alat saja. Cara tu sama. Dia yang tu mandi dalam debu. Agama tidak begitulah. Terseronok. Allah. Baik, ada apa lagi? Kalau nak tanya bab tayamum lagi boleh ke Ustaz? Tanya boleh, jawab je. Tak ada ni rasanya Ustaz tahu kot. Yang apa tu kan dia ada dua cara yang kat tangan tu kan. Yang satu pergelangan je, satu lagi sampai siku kan. Adakah yang pergelangan tu dihaskan untuk perempuan sebab kan dia tutup aurat sampai tangan kan. Mungkin untuk tangan je yang sampai siku tu lelaki ke pun yang sampai pergelangan tangan tu lelaki dengan perempuan juga? Tak, pertama ada khilaf had tangan. Sama ada hanya pergelangan tangan sahaja ataupun sampai ke siku. Tanpa mengira ini perbezaan jantina.
Mereka sebut, oh ni untuk perempuan saja, kemudian ni untuk lelaki. Tidak ada. Perbincangan tidak melibatkan perbezaan jantina. Jadi apa yang perlu kita buat kan ialah kita pilih pandangan yang mana berdasarkan ilmu yang kita tahulah. Secara umum ni perbincangan panjang. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun Imam Syafi'i pada peringkat awal qaul qadim dia mengatakan sampu muka dan pergelangan tangan saja adalah hadis begitu. Cuma pandangan yang kedua kemudian nanti dia ni ada hadis lain, ada pertimbangan lain, kias dan sebagainya mengatakan sapu muka dan tangan hingga pergelangan tangan. Itu ada khilaf dia. Bukan sebab untuk perempuan, untuk lelaki. Baik, mana satu kita nak pilih? Wallahu alam, cuba tanya beberapa orang lagi ni, kita selesa yang mana, ambil yang tu tanpa menyalahkan pandangan yang lain dah. Kalau tanya saya, kalau tanya saya, mereka cerita saya nak beramal yang mana, saya beramal dengan yang muka, tangan hingga pergelangan tangan sahaja. Ustaz beza mana ni? Dan itu satu pandangan mazhab Syafi'i juga pada satu ketika, dan juga pandangan minoriti ulama mazhab Syafi'i. Cuma kalau kita dah tahu benda ni, apabila kita di tempat yang dengan orang ramai, tak nak berlaku isu orang pun tak faham ini, kita buat sebagaimana yang umum diketahui lah. Kalau kita tidak ada bimbang isu tu, kita buat yang kita yakin ikut ilmu kita lah. Sekarang saya muka tangan saya secukup itu saja. Sekali saja. Tanpa 2 kali tepuk, sekali tepuk saja. Wallahu alam. Kalau saya lah, kalau macam dekat tempat terbuka tu, macam kita tak boleh nak sing-sing lengan baju tu, kita guna yang dekat pergelangan tangan tu. Kalau dekat yang kita boleh sing-sing tu, kita sampai situ. Boleh kot ambil dua-dua Boleh. sekali. Betul. Menarik juga tu. Yang macam Ustaz kalau pakai baju Melayu, kalau nak sing-sing tu kan leceh kan. Kalau pakai short sleeve tu mungkin boleh sampai situ. Lah pada saya. Betul, boleh beramal atas tu juga. Tapi kita tahu ni dua pandangan yang dibolehkan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Macam mana saya serah kepada ni Puan Irma? Tak ada, kita berhenti setakat ni insyaAllah. Kalau ada lagi, diteruskan. Baik, jemaah yang nak berkongsi atau bertanyakan soalan dengan Ustaz. Kalau tak ada, biar saya tutup saja. Mana tahu Ustaz dah lapar. Ustaz, lagi sikit Ustaz. Menarik pasal yang barang hilang. Okey. Itu kan, Masya Allah, kita rasa macam, yelah betul lah. Bila sesuatu benda berlaku tu, sebenarnya ada hikmah, ada kebaikan. Kalau tak berlaku tu, tak turun yang pasal tayamum tu. Qadar Allah Ustaz kan, Masya Allah. Itu lagi pasal barang hilang ni, mencari barang hilang ni biasanya, kalau suami eloklah bagi pada isteri. Sebab dia tahulah, kalau suami ni pergi cari barang tak jumpa, padahal kat situ lah. Awak lah pergi cari kan. Kita pergi dapat je barang tu. Tapi kalau suami cari, tu yang kadang-kadang keluar perkataan cari dengan hidung bukan cari dengan mata. Masya-Allah. Allah alam. Diakui lah. Oleh sebab itu kalau isteri hilang barang, maka itu peluang yang besar bagi suami untuk tunjuk. Awal tak tu kita boleh faham kenapa suami dia bertindak lebih apabila isteri hilang barang. Sebab tadi nak tutup sebelum pada ni sebenarnya dia lagi teruk kan. Tapi si hilang barang tu dia bising lebih daripada orang lain. Itu memahami psikologi itu biasalah. Kita layan je lah. Jadi ibu boleh baca bahagian catatan itu, boleh jadi panduan kepada kita insya-Allah, dan juga tentu kita sampaikan panduan ini kepada pasangan-pasangan muda insya-Allah. Baik. Baik, ada lagi tak? Kalau tak ada, kita boleh tutup. Okay, baiklah, saya rasa dah tak ada lagi lah kot. Tapi okay. Sebelum saya tutup ni, sesuatu yang sangat-sangat macam bagi saya menarik, dengan kehilangan kalung tu boleh turun ayat tentang tayamum. Masya Allah, memang sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Dan Masya Allah teruji dan terserlahlah ilmu fiqh Ustaz pada pagi ni.
Dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tayamum semua kan. Alhamdulillah ala kulli hal, semoga bermanfaat lah bagi kita semua yang hadir pada pagi ni. InsyaAllah. Jadi saya mohon kita tutup kelas Ustaz. Baik, tafadhal. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta atas perkongsian ilmu dengan penceritaan kisah-kisah suri teladan agung kita Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kita dapat istifadah dalam kehidupan seharian kita dan saya mohon agar kita beroleh kefahaman ilmu anugerah. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gemma Nur Iman atas mujahadah dalam menganjurkan dan memastikan perjalanan kuliah berjalan lancar di platform Google Meet dan juga ulang siar kuliah di platform YouTube Gemma Nur Iman sebagai wadah ulang kaji para jemaah sekalian. Tak dilupakan dan tak berkurang rasa penghargaan saya atas istiqomahnya jemaah pecinta ilmu dan penginfak Gemma Nur Iman, pilihan Allah sekalian. Jazakumullahu khairan kathira saya ucapkan dan saya tetap mengharapkan kita semua terpilih bagi mengimarahkan kuliah asar bersama Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah Kasmuri dengan pengajian berkitab iaitu Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid pertama pada 5-10 minit nanti. Dengan kesempatan ni, ingin saya war-warkan pengisian program sepanjang Syakban yang berbaki kurang 14 hari lagi ni. Terdapat 2 sesi daurah berbaki bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran iaitu daurah fiqh puasa yang bakal berlangsung pada 4 dan 5 Mac masing-masing pada 5 suku hingga 6.30 petang dan 8 suku hingga 9.30 malam nanti pada tarikh tersebut. Selain itu, sebuah forum ambang Ramadan yang akan melibatkan Al-Fadil Meja Ustaz Haji Muhammad Naim Ahmad dan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi Johari sebagai panelis serta Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam sebagai moderator bagi forum tersebut akan diadakan pada 9 Mac nanti. Akhir sekali, pengajian berkitab idaman penuntut setiap malam Khamis iaitu pada hari Rabu bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manap akan digantikan dengan pengajian fiqh puasa sepanjang Syakban ini bagi meraihkan Ramadan yang ditunggu-tunggu pada tahun ini. Dijemput para hadirin untuk mengimarkan kuliah-kuliah, daurah dan juga forum yang dianjurkan oleh pihak pengurusan pertubuhan Gemma Nur Iman sebagai pengisian rohani bagi menyediakan kita untuk menyambut Ramadan 1445 dengan ibadah yang berdasarkan ilmu yang kita pelajari sepanjang bulan Syakban ini bagi memperindah dan mencantikkan lagi ibadah kita. InsyaAllah. Jemaah yang dikasihi sekalian boleh merujuk jadual kuliah daurah forum dan hebahan di grup channel dan WhatsApp Gemma Nur Iman, Telegram Gemma Nur Iman dan Facebook Gemma Nur Iman atau boleh juga dapatkan info daripada Jawatankuasa Gemma Nur Iman. Saya adalah moderator tugas mewakili pihak takbir urus Gemma Nur Iman. Mohon maaf atas hilaf dan kelemahan menguruskan dan mengacarakan halaman Gemma Nur Iman ini. Bagi menangguhkan majlis ilmu yang penuh barakah ni, saya lagi dengan penuh rasa hormat ingin mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup kuliah kita pada pagi barakah ini. Sehingga bertemu lagi, saya akhir kalam dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Selamat belum puasa lagi. Selamat berkhidmat berbakti untuk umat di mana saja berada. Insya-Allah kita bertemu lagi pada kesempatan akan datang. Siru ala barakatillah. Amin.